Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Okay. Adik dengan Amir. Bagus. Okey, kita tengok seterusnya ya. Okey, pembelajaran kita hari ini dah pukul 9 lebih, kelas Azhar mula ke-11. Pendidikan Islam tahun 6, kita nak masuk bidang akidah tajuk baru ya. Tajuknya ialah jauhi syirik. Ya, jauhi syirik. Untuk tajuk bidang akidah ni ada lagi satu lagi je tajuk. Sampai ingat pula. Okey, untuk hari ni kita nak buat syirik dulu. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud syirik dan dalil berkaitannya dengan betul. Dan kedua, menjelaskan bahagian syirik. Okey, mula maksud, lepas ada bahagian. Kemudian keadaan yang membawa kepada syirik. Cepat benar dia balihnya. Okey, yang ketiga, murid dapat merumuskan konsep syirik dan berusaha menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Itu objektif. Kriteria kejayaan, pertama dapat menyebut pengertian syirik dan bahagian. Kemudian kedua dapat memberikan sekurang-kurangnya satu contoh. Contoh keadaan yang bawa kepada syirik. Yang ketiga dapat menyerahkan sekurang-kurangnya satu akibat. Sekurang-kurangnya satu je akibat pun dah okey. Tak apa, hari ni kita nak belajar tentang syirik. Apa dia syirik? Okey, kita tengok dulu. Tuan tak baca doa ke dalam ni ya? Okey, tu apa benda tu? Siapa tahu? Berhala. Ya, gambar pertama gambar penyembahan berhala. Betul. Okey. Ni gambar kedua ni gambar apa agaknya? Orang solat main Betul lah tu. Orang solat tapi dia ambil gambar, dia solat, dia ambil dia selfie, dia tengah solat. Boleh pula. Apa agaknya tujuan dia tu? Kenapa dia buat macam tu? Nak tunjuk-tunjuk lah tu. Okey. Yang ketiga ni gambar apa? Nak membomohkan. Bomoh ataupun main sihir lah ni kan. Okey. Jadi ketiga-tiga ni adalah contoh apa tu? Contoh-contoh amalan syirik. Inilah benda yang kita nak belajar hari ni tentang syirik. Syirik tu termasuk perkara-perkara ni lah. Orang Melayu ni kan selalu kan kita dengar. Kalau kat TV pun kita tengok cerita tentang syirik ni macam-macam. Terutamanya bab-bab bomoh ni. Bab-bab bomoh, nak kenakan orang lah, main ahli sihir. Menggunakan sihir, benda-benda semua adalah syirik sebab menggunakan macam sihir tu ataupun bomoh tu dia menggunakan bantuan syaitan. Jadi seolah-olahnya macam syaitan tu pula yang tempat kita minta tolong. Sepatutnya kita nak minta tolong minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang jadi syirik kat situ. Okey. Seterusnya memang tak ada dah doa ni. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu. Slide ni tak ada doa pula dah. Naim, baca doa Naim. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Naim. Alhamdulillah. Semoga diberkati lagi pembelajaran kita. Kamu cepat faham, cepat dapat ingat terus berkat ilmunya insya-Allah. Okey, kita masuk. Yang pertama, maksud syirik. Okey, baca Naim. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, betul. Inilah maksud syirik. Kena ingat ni. Nanti ada soalan tentang ni. Kamu tak tahu jawab siap. Perbuatan menyekutukan. Di perkataan ni. Menyekutukan. Ingat kutu tu.
Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apa maksud menyekutukan? Berduakan. Mensamakan, menserupakan, menggabungkan macam tu lah lebih kurang. Mensamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia nak anggap benda lain tu macam juga dengan Tuhan. Itulah dia menyekutukan. Kalau syirik ni kau bahasa Arab kan, bersyirik, syarikat. Pernah dengar perkataan syarikat? Syarikat tu maksud syarikat. Share. Kalau bahasa Inggeris cakap share. Share tu kongsi kan, share. Bahasa Arab syarikat, syirik. Benda itulah juga mengkongsikan. Kalau syarikat tu, dia berkongsi, satu syarikat tu dia berkongsi seorang ni keluarkan modal, seorang ni buat kerja, tu jadi untung dia bagi sama. Itu syarikat. Asal perkataan syirik macam tu lah juga. Orang putih pun ambil juga perkataan tu juga jadikan share. Share, kongsi. Ada share dalam saham sekian-sekian contohnya kan, ada perkongsian dia, ada share dia. Okey, syirik ni sama lah tu, iaitu mengkongsikan Tuhan dengan Allah dengan benda yang lain. Menganggapkan benda lain tu sama macam Allah. Mengkongsikan, jadikan benda lain pun kongsi juga jadi Tuhan. Itu jadi syirik. Okey, boleh ingat ya syirik tu. Okey. Seterusnya yang kedua. Baca lagi Naim. Boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Ya, terima kasih Naim. Okay. Syirik ni dia boleh berlaku sama ada melalui perkataan kita cakap. Kita perkataan kita, contoh macam Tok Bomoh tu, dia baca mentera-mentera, dia tak apa-apa baca tu, itu dia jadi syirik jugalah. Ataupun dia cakap dengan mulut dengan bahasa dia, matahari itulah Tuhan, apa semua. Kan dia menggunakan perkataan dia, itu pun dah jadi syirik walaupun dia main-main ya. Tak boleh, sebab tu tak boleh buat main-main bab syirik ni. Okey, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Perbuatan contoh, kita tiru orang kafir, orang Kristian. Selalu tengok kat TV kan, orang Kristian dia buat bentuk T kan, buat bentuk T dekat badan dia. Jangan tiru. Walaupun kita main-main, kita tiru main-main saja, tak ada niat. Dia boleh berlaku syirik. Tu contoh perbuatan. Ataupun kita buat macam mana kaum lain, agama lain, contoh agama Buddha, contoh agama Cina tu kan. Dia ambil colok dia buat sembah-sembah apa semua, kita pun pergi kat tempat colok tu, kita ambil, kita pun nak juga, teringin nak buat juga. Perbuatan, kita meniru perbuatan itu pun boleh jadi syirik. Okey, perkataan yang keluar dengan mulut, kata-kata, perbuatan, kemudian iktikad. Iktikad tu maksudnya kepercayaan di dalam hati. Yang paling berat adalah iktikad. Iktikad sebab keyakinan dalam hati dia. Dia yakin pokok tu lah yang memberikan dia kekuasaan. Contoh, dia pergi ke kubur, minta dekat kubur nombor ekor. Dia yakin kubur tu yang bagi dia. Itu pun syirik. Ataupun dia yakin, dia percaya ubat yang dia makan itulah ubat semata-mata yang menyebabkan dia sihat. Dia sembuh daripada penyakit. Dia lupa sebenarnya ubat tu adalah ikhtiar sahaja, yang menyembuhkan sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu adalah iktikad, kepercayaan. Boleh faham ni ya? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Ada 3 cara tadi. Perkataan yang keluar daripada mulut, dia cakap, main-main pun tak boleh. Kemudian perbuatan, dia tiru apa yang orang lain buat tu, tak boleh. Dan satu lagi iktikad. Iktikad ni maksudnya kepercayaan dalam hati. Okey, kita tengok seterusnya. Hukum. Hukumnya ialah apa tu? Haram. Ya, haram. Hukum syirik adalah haram. Main-main sahaja pun tak boleh. Contohnya, main-main panggil hantu, main spirit ke, orang pun tahu ke tak, pernah dengar ke tak permainan tu, panggil hantu datang, kan, ataupun buat shilling ke apa benda lah kan, itu masuk perbuatan lah macam tu.
Ya, adalah haram. Ya, haram. Bila haram maksudnya berdosa. Okey. Seterusnya di Di dikategorikan dikategorikan se dikategorikan se, sebagai dosa yang paling besar. Ya, syirik tu main-main kena ingat ya. Jangan main-main syirik. Syirik dia adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar, mempermainkan Tuhan lah maksudnya ya, mengkongsikan, menganggap benda lain sebagai Tuhan, sebagai Allah ya, macam mempermainkan Allah lah juga. Ingat tu ya, dosa yang paling besar hukumnya adalah haram. Okey, kalau dalam neraka tu dalam neraka tu dia kategori yang paling bawah, yang paling teruk kena siksaannya. Yang paling berat. Paling neraka ada 7 tingkat, neraka tingkat paling bawah sekali. Tu. Okey. Seterusnya dalil nakli. Okey. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey, terima kasih Syifa. Inilah dia dalil nakli tentang syirik. Dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maksudnya, maka janganlah kamu, fala taj'alu, janganlah kamu mengadakan. Taj'alu macam menjadikan, mengadakan lillahi, bagi Allah itu, andadan, sebarang sekutu. Macam syirik tu sekutu lah tu. Kan menyekutukan tadi tu. Okey. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Kamu semua mengetahuinya. Tahu apa? Tahu bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Kita tahu dah, kita mengucapkan kalimah syahadah, Allah sahaja Tuhan kita ya. Tapi bila kena tang ni, kita buat pula main-main, mensyirikkan Allah. Okey, itu jadi hukum dia haram. Berdasarkan dalil ni, hukum syirik adalah haram. Okey, kita tengok seterusnya. Kita masuk pula jenis-jenis syirik. Okey, jenis-jenis syirik. Ada berapa jenis syirik ni? Ingat, tengok betul. Okey, yang pertama. Syirik apa tu? Siapa boleh sebut? Jali. Syirik jali namanya. Bukan jelly ya, jali. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, syirik apa pula ni? Syamimi. Buka mic Syamimi, buka mic, bukan suruh left meeting. Khafi. Syirik khafi. Okay, jali dan khafi. Ada lagi ke jenis lain? Tak ada ya, 2 jenis ni ya, 2 sahaja jenis dia yang kamu kena ingat. Pertama jali, kedua khafi. Boleh ingat ke ni 2 perkataan ni? Jali dan khafi. Boleh. Boleh ya? Okey. Kita tengok seterusnya. Yang pertama dulu kita nak tengok syirik jali. Kamu tengok tulisan Ustazah, tak payah tengok burung ni sangat. Okey, syirik jali ni apa? Sudah ada keluar macam tu. Okey, baca. Baca Sofia. Mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah. Itulah dia jali. Mempercayai. Dia percaya
dia yakin dalam hati dia ataupun dia mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain dari Allah Ta'ala. Jadi syirik jenis syirik yang jadi jelas terang-terang. Dia terang-terang, orang tengok orang tahulah. Macam kita tengok orang kafir tu, sah-sah lah dia tu kafir kan, sebab dia tak mengaku Allah semua. Itu macam mereka tu syirik jali lah tu. Ataupun orang yang menyembah matahari, kan? Ada yang apa lagi, yang mengamalkan ajaran sesat. Nampak dia tak mengaku Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pun dia percaya ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah syirik jali. Okey, kemudian baca lagi. Safia sambung. Atau menyembah selain Allah yang Esa. Dikenali juga dengan syirik besar. Ya, terima kasih. Itulah dia ya. Pertama dia mengaku dalam hati dia ada Tuhan yang lain ataupun dia menyembah selain Allah. Dia buat penyembahan yang lain lah. Contoh macam Kristian, dia buat bentuk T, buat salib tu. Apa dia pergi ke kuil tempat orang India menyembah Tuhan tu dia pun buat sekali. Tempat tokong tu dia menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dikenali juga dengan syirik besar, maksudnya besar yang jelas. Okey. Tengok seterusnya. Contoh. Apa contoh syirik jali ni? Yang pertama. Baca Sofia. Sembah berhala. Sembah berhala. Ya, terima kasih Sofia. Sembah berhala, contoh yang pertama sembah berhala. Jangan kita ingat nyembah berhala ni zaman Nabi je ada. Zaman sekarang ada tak orang sembah berhala? Kamu tengok. Yang agama Hindu tu kan, yang kuil tu macam-macam tu berhala lah namanya kan. Dia buat daripada batu, bentuk gajah lah, dia bentuk orang lah, bentuk itu, bentuk ini, macam-macam. Okey, itulah berhala. Sembah berhala. Okey, yang pertama. Yang kedua, sembah matahari. Ada agama yang menyembah matahari. Saya cerita kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masa mula-mula dia mencari Tuhan, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Masa tu dia belum kenal dengan Allah sebagai pencipta. Dia mencari-cari. Kita ni manusia, naluri manusia Allah bagi, Allah dah letakkan manusia ni nalurinya ingin mencari Tuhan. Siapa nak tahu siapa sebenarnya Tuhan yang mencipta kita. Okey, masa zaman Nabi Ibrahim pun nalurinya kuat, tercari-cari. Dia tengok matahari waktu siang, wah matahari ni besar, memberikan cahaya kepada seluruh dunia. Oh, inilah Tuhan katanya. Sampai di waktu malam, matahari telah hilang, gelap gelita dunia. Oh, dia kata kalau Tuhan takkanlah boleh hilang-hilang. Oh, matahari bukan Tuhan. Tu kisah Nabi Ibrahim semasa dia mula mencari Tuhan. Dia tertanya-tanya siapakah Tuhan sebenarnya. Ini contoh sembah matahari. Yang ketiga, sembah bulan. Sembah bulan. Kisah Nabi Ibrahim sama juga. Bila matahari di waktu siang dah hilang, bila malam muncul bulan dengan cahayanya yang indah menyinari malam. Oh, dia kata bulan ni lagi cantik, bercahaya di tengah-tengah malam. Inilah Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Okey, tapi bila waktu siang bulan pula hilang. Itu dia kata matahari bukan Tuhan, bulan pun bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan mana boleh hilang-hilang. Okey, contoh seterusnya meminta kepada selain Allah. Minta doa. Kan kita nak berdoa, minta Allah SWT, tapi tu dia sakit, dia nak sihat selain Allah. Miskin, dia nak kaya, dia nak duit cepat, dia nak kaya cepat. Dia pergi jumpa Tok Bomo. Buat apa?
main sihir, menggunakan sihir. Sihir tu sebenarnya menggunakan syaitan. Ya. Jadi itulah meminta kepada selain Allah. Yang tu tak boleh. Okay. Ada yang baru masuk. Danish memang masuk keluar. Lain tak okey ya. Okey, ni contoh-contoh syirik jali yang memang nyata-nyata terang dia syirik kepada Allah Ta'ala. Okay, kita tengok pula seterusnya. Apa akibat kalau mengamalkan syirik jali ni? Okay, yang pertama. Nisa, apa Nisa? Nisa baca Nisa. Rosak akidah. Baca, buka dah mic. Ya, rosak akidah. Okey, akidah akan menjadi rosak. Akidah tu kepercayaan kita lah, etikat kepercayaan kita, hati kita akan menjadi rosak bila melakukan syirik jali ni. Iman lah yang rosak tu nanti. Ya. Okey, kemudian kedua. Hilang pergantungan dengan Allah. Ya, betul. Akibatnya akan hilang pergantungan dengan Allah. Dia bergantung dah kepada yang lain. Contohnya dengan Tok Bomo ataupun dengan syaitan lah. Dia bergantung dengan syaitan Allah SWT. Okay, seterusnya yang ketiga. Siapa nak baca ni? Berdosa besar. Okey, berdosa besar. Siapa Diana? Lupa dah Ustazah. Diana 02 ni siapa? Zaim. Zaim. Okey, bagus Zaim. Berdosa besar ya, akibatnya dia akan mendapat dosa besar apabila dia melakukan syirik. Okey. Seterusnya yang keempat. Lagi. Dimurkai Allah. Dimurkai Allah. Ya, dimurkai Allah. Dimurkai maksudnya Allah murka. Murka tu bahasa istana tu. Murka tu maksudnya apa? Kecewa. Siapa tahu? Bukan kecewa. Marah, betul. Allah marah kat dia. Dimurkai Allah maksudnya dimarahi Allah Ta'ala. Kalau marah tu maksudnya apa? Tak suka lah kan. Allah tak suka kat dia. Okey. Itu dia. Akibatnya kalau melakukan syirik. Seterusnya. Kekal dalam neraka. Betul. Kekal dalam. Kalau dosa-dosa yang lain. Walaupun dosa mencuri ke, tak puasa ke, tak solat ke, dekat nanti ke seksa, dah habis tu akan masukkan juga ke syurga. Tetapi kalau melakukan dosa syirik, dia akan kekal di dalam neraka. Ini dosa yang paling besar sekali. Wa'iyazbillah. Okey. Faham tak? Faham. Faham ya adik? Okey. Ustazah, kamu dapat Ustazah tengok Ustazah okey ke? Kan sangkut-sangkut? Okey. Okey je. Okey je Ustazah. Okey ya? Ya, okey. Ya, alhamdulillah. Risau takut. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Tadi syirik jali. Okey, kita masuk pula seterusnya. Satu lagi bahagian dia iaitu syirik khafi. Khafi bukan kopi kopi tu orang minum. Ni khafi. Khafi ni macam tersembunyi lah sikit. Khafiyun tersembunyi. Okey. Apa yang ditulis tu? Tidak melaknatkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat tidak kita meletakkan. beribadah. Okey, terima kasih Faris. Tidak Meletakkan. Ya, tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat
ketika beribadah. Kita dalam sewaktu kita beribadah, apa-apa ibadah kita pun lah, solat ke, berwuduk pun kan, mesti niat kita last sekali ada lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi apa-apa ibadah kita, apa saja kerja buat kita, kita niat kita ikhlas kena lillahi ta'ala, mesti semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak meletakkan Allah semata-mata, tu yang dia jadi syirik khafi tu. Contohnya saja aku solat ni nak tunjuk ke orang, bukannya niat kerana Allah. Nak tunjuk ke orang aku rajin solat. Tu niat dia dah jadi lain. Okey. Ataupun dia niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi hari Ramadan hasisan lillahi ta'ala. Tapi dalam hati dia terdetik, aku nak tunjuk ke orang aku ni baik. Tu dia jadi niat tak ikhlas, niat dia dah tak jadi mutlak kepada Allah, dia dah jadi benda lain. Okey. Ataupun dia pergi tolong cikgu. Dia pergi tolong, dia nampak cikgu bawa barang banyak, cepat-cepat datang, tolong cikgu angkat barang, angkat buku dan sebagainya. Niat dia supaya cikgu puji dia ataupun supaya cikgu bagi markah lebih kat dia. Okey. Jadi niat dia dah lari. Okey, itu maksud dia. Seterusnya. Dikenal dengan syirik kecil. Ini kecil. Kalau syirik tadi besar, syirik besar. Yang ni syirik khafi kecil. Dia kecil ni maksudnya dia tersembunyi kat dalam hati. Jadi orang macam tak berapa perasan. Bahaya sebenarnya. Syirik khafi ni sangat bahaya. Takut kita pun tiba-tiba ada detik dalam hati tapi kita tak sedar dah jadi syirik. Jadi kalau macam tu kena cepat-cepat istighfar. Okay, kita tengok contoh. Contoh syirik khafi antaranya ialah riak dalam ibadah. Dia riak. Riak tu tahu tak maksud riak? Apa maksud riak? Siapa boleh bagi tahu, Ustazah? Maksud riak. Banggakan diri. Bangga diri, bangga pun bolehlah juga. Riak ni dia macam lebih kepada nak menunjuk-nunjuk. Akulah yang hebat, akulah yang buat sebenarnya, akulah semua yang terbaik. Nak tunjuk. Sebenarnya kita memang berusaha untuk buat yang terbaik kan dalam apa. Tapi janganlah kita menunjuk-nunjuk kat orang. Tapi kalau benda tu memang dah Allah tunjukkan, hasil kita buat tu semua orang nampak, itu bukan riak. Riak ni macam dia yang cakap, dia yang kabarkan. Ya, apa sehari ni, aku buat semayang, malam tadi aku buat qiyamul lail. Dia cerita tu, tak niat dia tu. Daripada perkataan dia pun kita nampak kan. Niat dia tak ikhlas. Ataupun kadang dia tanya, kau tahu tak siapa yang sedekah kipas kat kelas kita? Contohnya kan, akulah, aku orang kaya. Dia dah jadi lain. Okey. Tiba-tiba dia yang khabar. Tu takut jadi riak. Riak dalam ibadah. Tapi kalau misalnya kata orang lain yang cikgu puji dalam kelas, bagus, cuba tengok contoh orang kawan kamu ni, dia buat kerja kemas semua. Itu cikgu puji, itu tak jadi riak. Itu lain. Kalau riak ni dia sendiri yang menunjuk diri untuk tujuan menunjuk-nunjuk lah. Tak baik. Okay, orang tengok pun orang meluat nyampah kan. Okay. Tu contoh. Okay, seterusnya. Akibat. Apa akibat apabila amalkan syirik khafi ni? Ada riak dalam hati, ada suka kena puji ni. Apa akibatnya? Pertama, menghapuskan pahala. Contoh dia bersedekah. Bersedekah dapat pahala. Kan? Dapat pahala bersedekah. Tapi dia riak. Dia habis khabar kat semua orang satu dunia. Keluar surat khabar, keluar TV. Nak kata dia lah yang bersedekahnya tu, orang lain tak mampu bersedekah macam dia. Itu dia dah jadi habis pahala dia. Pahala sedekah tu tadi. Okey. Yang pertama. Akibat yang kedua, sukar menerima
pandangan. Biasalah orang macam ni, dia tak boleh nak dengar pendapat orang lain. Dia akan rasa dia seorang je yang betul. Dia je yang betul, orang lain semua salah. Dia tahu dia buat tu salah. Dia tak boleh nak terima orang lain, tak boleh nak terima nasihat orang lain. Ini akibat dia perasaan riak. Sebab tu kalau kita ni tergolong lah orang macam tu, istighfar lah banyak minta mohon pada Allah SWT, janganlah kita tergolong daripada orang yang ada syirik khafi ni. Sebab dia bahaya sangat kepada kita. Okey, kemudian dia menimbulkan permusuhan. Dia akan jadi bergaduh dengan orang. Orang jadi tak suka menyampah. Kalau kan kita pun kalau ada orang yang riak macam tu kan, kita menyampah tengok. Lama-lama jadi bergaduh. Ia akan menimbulkan permusuhan. Yang keempat, dibenci masyarakat. Masyarakat tak suka, orang tak suka. Akibatnya. Dan akhir sekali mudah putus asa. Orang putus asa ni bahaya. Putus asa sebenarnya kita cakap putus asa. Putus asa ni satu benda yang berat. Dia tak ada apa harapan dah. Tu yang PKP ni kita dengar cerita orang bunuh diri kan. Ramai bunuh diri sebab dia putus asa. Dia tak ada harapan dalam hidup dia, baik dia mati. Tu orang putus asa. Tu yang ada yang bunuh diri tu sebab dia tak sanggup nak menghadapi kehidupan, putus asa. Okey, boleh faham ni setakat ni syirik khafi, syirik jali dan syirik khafi. Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, ni pun kamu dah belajar kan dekat sekolah orang rakyat dia belajar. Tahun ni kamu ambil UPKK. Okey, seterusnya. Kisah tawaran kaum musyrikin. Kalau dalam buku teks kamu tu dia adalah satu cerita yang panjang tu. Kisah tawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita. Okey, apa yang ditawarkan? Orang kafir Quraisy telah menawarkan. Menawar maksudnya nak bincang dengan Nabi Muhammad. Dia orang nak apa? Dia orang nak pertama pertukaran agama selama setahun. Orang kafir Quraisy ni nak suruh Nabi stop berdakwah, buat macam-macam. Buat secara kasar. Ejek-ejek, bagi buang sampah depan rumah, itu benda biasa-biasa. Kan? Tak jadi, tak lut. Buat secara halus. Ni antaranya dia pergi jumpa Nabi pelan-pelan, dia orang buat pertukaran. Pertukaran. Dia orang offer dekat Nabi Muhammad tukar agama. Wahai Muhammad, engkau tak payah pegang agama Islam ni setahun. Okey, engkau nak sangat kami masuk Islam. Okey, kami masuk agama Islam setahun, kau pergi sembah berhala setahun. Itu pertukaran agama. Kalau Nabi Muhammad sanggup sembah berhala setahun, baru dia ni nak masuk Islam selama setahun. Itu ceritanya. Kemudian, apa lagi dia orang buat? Menjadikan Nabi paling kaya di Mekah. Dia orang nak tawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami boleh jadikan engkau orang yang paling kaya di Mekah. Nabi ni memang Nabi bukan orang kaya, walaupun dia dari keturunan ataupun golongan bangsawan, tok nenek dia orang-orang kaya beradab, saudara mara dia berada, tapi dia sendiri, Nabi sendiri seorang yang miskin. Dia tak nakkan harta benda tu semua tu. Tapi dia orang ni nak bagi Nabi kekayaan, nak bagi harta, nak gelapkan mata Nabi. Nak tak terima. Kalau kami jadikan kau orang kaya, engkau tak payah berdakwah Islam tu dah, katanya. Okey. Lagi apa lagi? Macam-macam lagi, dan Nabi menolak kesemuanya dengan tegas, ya. Apa saja tawaran yang mereka nak bagi pada Nabi, Nabi tolak, Nabi tak hendak. Okey. Dan sehinggalah turun surah Al-Kafirun. Tu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tak sembah apa yang kamu sembah. Ni ayat ni dia memang berulang. Okey. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Engkau dengan agama kau, aku agama aku. Tu maksudnya kat sini Allah turunkan surah Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad boleh menjawab kepada orang-orang kafir tadi ya, yang memberi tawaran. Contohnya tawarannya nak agama setahun aja. Kau masuk menyembah berhala setahun, aku masuk agama Islam setahun sembah Allah. Macam tu. Jadi Allah turunkan surah Al-Kafirun. Kat sini nak apa? Menunjukkan ketegasan. Islam itu tegas. Kalau bab-bab agama ni, bab-bab syirik ni memang tak boleh dibuat main. Okey. Itu dia. Iktiban daripada peristiwa tawaran tadi ni, kita hendaklah tegas, ya, macam mana Nabi tadi tegas dan berpegang teguh dengan prinsip dan pegangan, ya, terutamanya yang melibatkan akidah dan agama. Apa-apa yang melibatkan akidah kita, kita kena kuat. Kita kena tegas, kena kuat dengan prinsip kita. Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita pegang yang itu. Tak ada siapa yang boleh nak memberi tawaran apa-apa kepada kita. Orang bagilah duit 10,000 pun suruh menjadi agama Kristian ke, kita jangan gelap mata. Tu maksudnya, ya, kena kuat, kena teguh dengan pendirian kita. Sebab tu kita kena kuatkan akidah kita ni, dalaman kita ni, hati kita ni, kena kuatkan dengan pegangan Islam kita. Kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak tergoyah, tak tergoyah dengan apa-apa tawaran untuk meninggalkan Islam. Boleh faham ke soal cakap ni? Boleh. Boleh. Okay, boleh faham insyaAllah. Ya, ingat tu sampai bila tu. Sebab benda ni sebenarnya kamu belajar masa kecil, tapi nanti bila besar nanti kamu dapat cabaran macam-macam. Tu risau tu. Bukan tak ada, ada. Ada yang berlaku sebabnya dengan kesusahan hidup, yang ada contoh yang berlaku tu dia hidup susah. Masa kecil dia Islam lah, dia belajar Islam semua, tapi bila dah remaja, hidup susah, cari kerja tak dapat, kemudian duduk merempat, tiba-tiba datang orang padri. Padri bagi duit. Tolong dia, tolong. Padri tak cakap apa lagi. Dia cuma bagi duit, tolong sikit. Okay, dia pun terima. Tolong. Lama dia macam seronok, rasa tertarik hati dengan kebaikan padri tersebut. Akhirnya dia keluar daripada Islam, dia masuk kafir, dia masuk Kristian. Kita tak nak yang macam tu, sebab tu kita kena teguh amalan kita, kena ingat jangan goyah, jangan lembik kepada agama lain. Islam adalah agama yang sebenar. Okey. Okay, tengok seterusnya. Kita dah sampai rumusan. Okey, rumusannya. Baca seorang. Bukan Allah dengan sesuatu yang lain. Oleh itu kita wajib menjauhi perbuatan syirik yang boleh menyebabkan rusak agama. Akidah. Okey, terima kasih Irfan. Alhamdulillah. Okey, tu dia rumusannya. Syirik ialah menyekutukan Allah, ya. Kita dah belajar tadi, menyekutukan maksudnya menyamakan Allah dengan benda yang lain. Okey, oleh itu wajib kita jauhi apa-apa sahaja perbuatan syirik. Ya. Syirik.
khafi ke, syirik jali lagi terang-terang, memang jauh-jauh lah kita, jangan dibuat. Kalau syirik khafi tu kita takut. Kalau kita ada terasa riak kat dalam diri ke, cepat-cepat bila kita tersedar tu astaghfirullahalazim. Cepat-cepat kita istighfar, minta taubat, minta ampun pada Allah, jauhkan kita daripada syirik-syirik ni. Sebab kita ni hati kita, pergantungan kita hanya kepada Allah SWT. Allah yang jaga hati kita. Okey. Apa benda yang saya nak tunjuk ni? Uji minda. Okey, siapa boleh jawab? Yang pertama. Syirik ialah perbuatan apa dia? Allah dengan yang lain. Tadi dah ulang banyak kali ni. Siapa boleh jawab? Menyekutukan Allah. Ya, Syifa, bagus. Perbuatan menyekutukan. Tengok betul tak dia keluar menyekutukan. Tu betul. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Okey, betul. Bagus. Orang lain pun ingat ya. Okey, yang kedua. Sebutkan bahagian syirik. Siapa boleh sebut ada berapa bahagian syirik? Sebutkan. 2. 2. Syifa juga yang sebut. Okey, ada 2 syirik. Syirik apa? Cepat-cepat. Orang lain. Sofia. Syirik apa Sofia? Dan khafi. Ya, betul. Syirik jali dan syirik khafi. Yang ketiga, berikan contoh syirik jali. Satu contoh syirik jali siapa boleh beritahu Ustazah? Okey, adik Azra. Sembah berhala. Ya, bagus. Betul adik Azra. Sembah berhala. Okey, satu contoh pun dah cukup. Okey, yang keempat, contoh syirik khafi. Cepat siapa dia nak bagi? Syirik khafi. Bagus adik Azra. Riak. Okey. Yang kelima, nyatakan hukum. Apa hukum syirik ni? Siapa boleh beritahu? Cepat Alia Farhana. Apa hukum dia Alia? Haram. Ya, haram. Dia ni Syaiman. Okey, haram. Hukum dia haram. Alhamdulillah. Soalan ke-6. Apakah akibat orang yang mengamalkan syirik jali? Satu saja. Merosakkan akidah. Betul. Bagus Sofia. Merosakkan akidah. Okay, yang ketujuh. Apakah akibat orang yang mengamalkan syirik khafi? Syirik khafi pula. Hapuskan pahala. Ya, pahala berkurangan. Alhamdulillah. Tahniah. Bagus. Nanti yang tu, jap. Yang ni, patah balik burung ni. Okey, ini nanti kamu akan, Ustazah nak kamu salin dalam buku tulis. Tak biarlah salin soalan saja. Kalau macam nombor 1 ni dah ada jawapan terus. Tak apa. Nombor 2, kamu salinlah, sebutkan bahagian syirik, kamu tuliskan kat bawah dia jawapan. Okey, nombor 3 berikan contoh, tuliskan contoh kat bawah dia. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus ya. Nanti buat dalam buku tulis ulum. Okey, itu tugasan selepas ini. Okey, sekian, terima kasih dah habis.